Ini isu yang lain. Musafir ke tempat yang jauh, maka apakah dia buat macam mana dia beraya? Contoh, seorang pelajar dia belajar di tanah Arab, bulan Ramadan dia musafir, mulai semester di bulan Ramadan. Contoh pada 15 Ramadan dia pergi ke tanah Arab. Okey, sekarang dia telah mula puasa menurut apa yang ada di dengan orang-orang Malaysia. Kemudian dia sampai ke sana untuk raya, macam mana dia buat? Dia ikut orang-orang Islam, dia buat seperti orang-orang Islam yang ada di tempat itu. Maknanya dia bukan dia kata, oh kerana saya telah mula Ramadan di Malaysia maka saya akan ikut beraya seperti Malaysia. Tak. Dia ikut tempat yang dia ada padanya. Faham? Okey. Dan anak bulan kalau dilihat pada siang hari maka tidak ada iktibar bagi itu. Kalau hilal dilihat sebelum terbenam matahari, pada siang hari dilihat, tidak ada iktibar bagi itu. Okey? Contoh 30 hari bulan Syaban, contoh sebelum terbenam matahari masih lagi siang, dia orang melihat anak bulan. Atau sebelum zawal juga, sebelum masuknya waktu zuhur, contoh orang melihat anak bulan. Sedangkan sebelum pada malam mereka dah isytiharkan bahawasanya kita akan sempurnakan Syaban 30. Kemudian sebelum zawal dia ternampak anak bulan siang hari, tak ada iktibar bagi itu. Kita tetap kira itu 30 Syaban. Okey, sila sambung. Qala al-muallif rahimahullah, rukun-rukun puasa. Dan fardu-fardu iaitu rukun-rukun puasa itu ada dua. Niat dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat dan tempatnya adalah dalam hati, maka tidak disyaratkan untuk menuturkan niat itu dengan lidah. Dan wajib tabyid niat itu tersebut, iaitu berniat pada waktu malam sebelum terbit fajar bagi setiap hari dalam bulan Ramadan. Dan dengan hati sekalipun itu adalah puasa qada. Ada perkataan dan setiap hari dalam bulan Ramadan. Setiap hari dalam bulan Ramadan dengan hati sekalipun itu adalah puasa qada. Maka apabila terbenam matahari bagi orang yang berpuasa, lalu dia berniat sebelum melakukan perkara yang membatalkan puasa untuk berpuasa keesokan harinya daripada bulan Ramadan, kemudian dia tidak mengulangi niat tersebut setelah makan, maka niat itu sudah pun memadai. Dan wajib juga menentukan puasa dalam niat, seperti menentukan bahawa dia berpuasa Ramadan atau nazar atau kafarah, sekalipun dia tidak menjelaskan sebabnya. Kemudian sesungguhnya seseorang itu wajib berniat pada setiap hari. Maka tidak memadai jika berniat pada awal bulan bagi sebulan penuh di sisi Asy-Syafi'i. Okey. Maka
Rukun-rukun puasa ada dua, niat dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat itu amalan hati. Maka ia adalah kasad dalam hati. Kasad dalam hati. Maka dalam niat dia kasadkan puasa dan dia tentukan itu puasa apa. Puasa untuk puasa Ramadan atau kafara atau nazar. Contohnya ditentukan dan tidak semestinya dia baca niat dengan lidah, tapi lidah membantu hati hadirkan niat yang betul. Maka kalau baca dengan lidah boleh, ini membantu hati, tapi tidak semestinya. Dan dalam bulan Ramadan perlu niat kepada setiap hari. Kerana dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata setiap hari adalah satu ibadah. Macam solat 5 waktu, setiap solat adalah satu ibadah yang perlukan kepada niat. Maka dia kata juga setiap hari di Ramadan adalah satu ibadah yang perlukan kepada niat. Maka kerana ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata mesti membuat niat untuk setiap hari. Pada waktu malam dia buat niat untuk puasa esok daripada Ramadan pada malam. Malam yakni daripada maghrib sampai fajar itu dikira malam. Ini kiranya malam. Maka kalau orang dah pasti masuk maghrib, kemudian dia niat puasa esok di bulan Ramadan, maka memadai itu. Boleh. Walaupun dia belum makan, belum minum lagi. Kalau dia dah makan dan minum, walaupun makan dan minum setelah dia dah buat niat, jika dan belum terbit fajar lagi, dia makan minum, tidak perlu dia ulang niat ini semula. Kerana membuat perkara yang ia dikira antara yang membatalkan puasa setelah berniat dan belum terbit fajar, tidak menjadikan niat itu lagha, tidak menghapuskan niat itu, membatalkannya, tidak. Okey? Maka tidak perlu untuk dia nak ulang niat semula kerana dia telah makan dan minum setelah niat. Tak perlu. Faham? Okey? Baik. Tapi dalam mazhab Malik, boleh untuk seorang dia niat puasa pada awal bulan, pada malam pertama daripada bulan Ramadan untuk 1 bulan, bagi seorang lelaki, dan bagi perempuan yang dia disangka bahawasanya boleh jadi haid ia tidak akan datang pada Ramadan ini, maka dia boleh puasa pada boleh dia berniat pada malam pertama untuk puasa 1 Ramadan menurut mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak. Okey. Jadi kenapa ulama kita, ulama Melayu, selalu mereka ingatkan orang awam untuk buat juga niat 1 Ramadan pada malam pertama, niat puasa 1 Ramadan. Kenapa? Kerana kalau dalam mazhab Syafi'i, lupa niat puasa untuk 1 hari, memang tak ingat langsung untuk buat niat. Pada waktu malam, langsung tak ingat. Maka tak sah puasa untuk hari itu. Maknanya dia kena buat apa? Dia kena menahan diri sampai maghrib, kemudian nanti qada. Kerana dia langsung tak buat niat pada waktu malam. Kalau dalam mazhab Maliki dah buat niat 30, dah niat untuk 1 Ramadan, maka dalam keadaan ini boleh guna mazhab Imam Malik dalam perkara ini. Boleh. Maka ini adalah syarahan tentang niat puasa 1 bulan pada malam yang pertama. Baik, sila sambung. Qala al-muallif, Ini fardhi dalam niat fardhi Ramadhani, bukan potong fathah atas nun. Ramadhani ala al-idafati.
وصح إضافة رمضان هنا رمضان صح إضافته لكثرة تكراره لكثرة تكراره لتكراره صحت إضافته يعني في هذا أشبه النكرة فصحت إضافته لأنه يتكرر نعم امضي. قال المؤلف, ulama mengatakan kesempurnaan niat bagi puasa Ramadan ialah nawaitu shawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala kerana Allah. Dan sebahagian ulama berkata memadai jika berniat puasa. هنا لحظة هنا الأنسب أن نقول dari pada Allah أو هذا ترجمة لاحتسابا خلاص اتركها كما هي امضي Dan sebagian ulama berkata memadai jika niat berpuasa pada malam hari pertama Ramadan bagi kesesuaian hari-hari Ramadan. Lalu berkata dalam hatinya nawaitu siyama 30 yawman an syahr Ramadan hadhihi sanah. Sahaja aku berpuasa 30 hari bagi sebulan Ramadan tahun ini. نعم ini kita dah syarahkan teruskan. Bagi wanita yang haid dan nifas, jika darah terputus iaitu berhenti pada malam hari berpuasa, maka hendaklah berniat puasa bagi hari berikutnya daripada Ramadan walaupun dia belum mandi wajib. Dan puasa tidak dimudaratkan oleh makan, tidur dan jima' setelah berniat dan sebelum terbitnya fajar. Barang siapa yang bagi wanita yang ada dalam keadaan haid atau nifas, maka kalau darahnya dah berhenti, dah kering, dia boleh berniat jika belum terbit fajar, boleh berniat dan mula puasa walaupun dia tak sempat lagi untuk buat mandi wajib. Tapi darahnya dah kering. Sekarang kalau dia darahnya belum kering lagi, darahnya belum kering lagi, tapi dia tahu daripada dirinya bahawasanya adatnya akan berhenti darah akan kering sebelum fajar pada malam itu. Dia tahu ada kebiasaan adatnya macam itu. Maka kalau dia ada adat macam itu, dia boleh niat sebelum tidur, kemudian dia kalau bangun dapat memang dah berhenti macam adatnya. Boleh bagi dia, sah bagi dia. Atau kalau dia tahu bahawasanya pada malam akan tamat 15 hari. Sebelum fajar akan tamat 15 hari yang ia maksimum haid. Darah belum kering tapi dia mahu tidur. Dan dia tahu bahawasanya sebelum fajar akan tamat maksimum haid, maka dia boleh pun niat dan tidur. Dan pada siang hari dia puasa. Faham? Tapi kalau dia tak ada, dia tak tahu daripada adatnya akan berhenti darah sebelum fajar dan tak akan tamat kebanyakan tak akan tamat tempoh maksimum bagi haid dan darahnya belum berhenti, maka dia tidak niat puasa. Dia tidak niat puasa dalam keadaan ini kerana dia tidak bersandar kepada sesuatu yang ulama sebut ia diiktibarkan untuk dia nanti puasa. Yani dalam isu ini.
Okey, sila sambung. Barang siapa yang tidur pada waktu malam dan belum berniat puasa sehingga dia terjaga setelah fajar, maka wajib ke atasnya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan hendaklah dia qada puasa bagi hari tersebut. Adapun puasa Ini sunat, seperti mana kita dah sebut. Yani orang ini dah lupa niat. Tak ingat langsung untuk buat niat. Okey. Sila sambung. adapun puasa sunat, maka tidak disyaratkan tabyid pada niat itu, iaitu berniat pada waktu malamnya. Maka jika dia terjaga setelah fajar dan belum memakan apa-apa pun dan tidak juga minum serta dia berniat puasa bagi hari tersebut sebelum tergerincil matahari dengan penuh kerelaan hatinya kerana Allah, maka sah puasanya. Okey. Maka kalau orang dia bangun atau kalau orang setelah dah terbit matahari, ini bukan di bulan Ramadan, selain Ramadan. Maka dia belum makan minum tapi malam dia tak niat puasa sunat. Tak niat puasa sunat. Tapi bila bila dia contoh pukul 9.30, 9.30 dapur kata, oh makanan akan lambat untuk hari ini kerana ada staf sakit, contoh. Maka pelajar ini dia ingat, oh kalau macam itu saya mahu puasa. Maka dia niat puasa sunat. Dia niat puasa sunat kerana belum masuk waktu zuhur lagi. Dia niat puasa sunat untuk hari itu. Sah puasanya. Kalau niat puasa sunat sebelum masuknya waktu zuhur, tapi dengan syarat dia tidak buat apa-apa yang membatalkan puasa setelah fajar. Sah. طيب نحن أي ساعة نريد هذا؟ نفعل هذا الآن حسب البرنامج كيف؟ نكمل القراءة. أي ساعة تريد هذا؟ 10:30. 10:30. يلا امضي يا عمر. Qala al-muallif, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wajib menahan diri daripada makan, minum dan menahan diri daripada memasukkan segala objek yang ada saiz walaupun saiznya kecil ke dalam kepala atau perut dan seumpama kedua-duanya melalui lubang yang terbuka seperti mulut, hidung. Sekalipun ia adalah bahagian-bahagian objek yang kecil seperti asap, rokok, iaitu untuk bagi perokok, qubul dan dubur, bermula daripada terbit fajar sehingga maghrib. Dan barang siapa yang makan, Okey, maka kena menahan diri daripada makan minum, pada hari puasa kena menahan diri daripada makan minum atau masukkan ain daripada satu pembukaan dalam badan yang menyampaikan kepada rongga, kepada al-jawf. Maka kalau orang masukkan makanan atau minuman atau sesuatu yang ain, sesuatu yang dikira ain, macam batu ke kayu ke, walaupun ia tidak dimakan, bukan ia makanan yani, tapi dia masukkannya daripada satu pembukaan, daripada 5 pembukaan yang ia mulut, hidung, telinga, qubul dan dubur, maka ia sampai ke dalam kerongga, maka ia membatalkan puasa. Okey. Kalau contoh sampai ke juga kalau sampai ke perutnya, ke ad-dimagh,
otaknya, atau batin telinga, maka itu kalau dia masukkan sesuatu yang sampai ke itu, maka ini membatalkan puasanya. Yani tak semestinya ia sampai ke stomak dia. Kata fuqaha, walaupun tak ada pada tempat itu kekuatan yang ia menghadamkan makanan, walaupun okey. Juga bagi orang yang hisap rokok, dia ini hisap rokok di siang hari Ramadan membatalkan puasa. Juga kalau orang dia masukkan ubat daripada kubul ke dalam, atau daripada dubur masuk ke dalam, masukkan ubat, batal puasanya. Kalau orang guna ubat bagi telinganya, maka dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul tentang telinga. Ada qaul apa yang masuk daripada telinga ke dalam membatalkan, ada qaul ia tidak membatalkan. Bagi hidung, apa yang melepasi khayshum, kalau dia masukkan sesuatu melepasi khayshum, itu membatalkan. Kalau untuk mulut, apa yang melepasi makhraj ha, itu yang membatalkan. Tapi selain air liurnya yang suci, yang tulen, yakni ia tidak bercampur dengan najis dan tidak bercampur dengan makanan, maka kalau dia telannya walaupun banyak kali, tidak batal puasanya. Sila sambung. Dan barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa, walaupun banyak, maka tidak batal puasanya, meskipun ianya puasa sunat. Dalam sebuah hadis yang sahih, man nasya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Mafhumnya, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, kerana sesungguhnya Allah jua yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, maka kalau orang dia lupa dirinya, dia puasa, sama ada dia puasa sunat atau fardu, dia makan, minum, pagi dia bangun, lupa dirinya bahawasanya dia pada hari pertama Ramadan contohnya, dia lupa. Maka dia macam biasa, dia letak nasi lemak, makan. Dah kenyang, baru dia ingat dirinya dia puasa. Maka dalam keadaan ini dia sambung puasa, tak batal puasanya. Tapi kalau kita melihat orang yang dia lupa dan dia makan pada siang hari Ramadan, kita kena tegur dia. Kita ingatkan dia, ini hari ini Ramadan. Jadi bila kita ingatkan dia, dia masih lagi nasi ada dalam mulutnya, apa dia kena buat? Keluarkan, berkumur, dan jangan telan apa-apa sakit bagi daripada makanan setelah dia sudah diingatkan bahawasanya dia di siang hari Ramadan. Okey, sila sambung. Qala al-muallif, muntah dengan sengaja, yakni mengeluarkan muntah dengan memasukkan jari atau seumpamanya, meskipun tidak kembali daripadanya sesuatu ke dalam rongga. Adapun bagi sesiapa yang muntah dengan tidak sengaja dan tidak menelan apa-apa daripada muntahnya, maka tidak batal puasanya, akan tetapi dia hendaklah menyucikan mulutnya sebelum menelan air liurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استقاء فليقضي. فليقضي. Mafhumnya, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak wajib ke atasnya qada. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia qada. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan 4 pengarang kitab Sunan. Antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Kalau orang dia muntah dengan sengaja, contoh dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya dan dia paksa dirinya untuk muntah, maka kalau dia muntah dengan sengaja, batal puasanya walaupun dia tidak telan balik apa-apa daripada muntahnya. Tapi kalau orang termuntah, tidak sengaja, dia termuntah, maka kalau dia tidak telan balik apa-apa dengan sengaja, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Dan tapi hendaklah dia menyucikan mulutnya daripada najis, kerana muntah itu adalah najis. Dia menyucikan mulutnya daripada muntah. Dia sucikan mulutnya daripada itu. Dan ini adalah hadis yang ia dalil tentang hukum yang kita telah sebut. Sila sambung. Qala al-muallif, jima' dan mengeluarkan mani dengan beronani atau mubasyarah tanpa pelapik, maka ianya membatalkan puasa. Adapun keluarnya itu dengan sebab melihat, walaupun ia adalah penghilatan yang diharamkan, dan dengan sebab walaupun ia adalah penglihatan yang diharamkan, dan dengan sebab berfikir, maka ia tidak membatalkan puasanya. Apa makna ini? Kalau orang buat jima' pada siang hari Ramadan dalam keadaan dia puasa, maka jima' itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa bila dia buatnya di siang hari Ramadan dengan sengaja, batal puasanya. Juga kalau orang dia sengaja mengeluarkan mani daripada dirinya dengan dia berunani, sengaja dia berunani, atau dia membuat mubasyarah, contoh kalau dia peluk isterinya tanpa ada berlapik di antara mereka, maka di sini kalau keluar maninya dalam keadaan ini, batal puasanya. Kalau keluar mani dalam keadaan ini, maka batal puasanya. Jika ada berlapik, dengan berlapik, dia peluk isterinya dengan ada berlapik yang menghalang daripada bersentuh dua kulit, maka kalau keluar maninya dengan sengaja, yakni dia buat ini dengan kasad mahu keluarkan mani, batal puasanya. Batal puasanya. Adapun kalau dia tidak kasad untuk keluarkan maninya, terkeluar, maka tidak batal puasanya dalam keadaan ini. Tapi kalau tanpa berlapik, kalau dia peluknya tanpa berlapik, maka kalau keluar maninya, batal puasanya, walaupun dia tak kasad untuk nak keluarkan mani. Okey. Kalau orang dia tidur pada siang hari, maka dia dapat mimpi basah. Maka bangun dapat ada mani dalam baju dalamnya pada siang hari Ramadan. Tidak batal puasanya. Ini dia tidak
tidak sengaja dia mengeluarkan mani. Dan uh, kalau orang seperti mana Zakaria Al-Ansari dia sebut, kalau orang keluar maninya kerana uh, dia kerana dia melihat uh, dengan melihat sahaja, contoh dia melihat, maka terkeluar maninya dengan itu, maka ini tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Okey. Sila sambung. Dan tatkala waktu berpuasa itu bermula dari waktu fajar sehingga waktu maghrib, maka wajib mengetahui penghujung antara dua waktu ini sebagai bagi setiap orang mukallaf yang diwajibkan ke atasnya berpuasa. Maka sesungguhnya para muazzin pada hari ini kebanyakan yang jahil tentang waktu-waktu salat. Maka janganlah seseorang berpandukan semata-mata kepada rakaman yang mereka putarkan untuk mengetahui waktu fajar dan maghrib tanpa pantauan yang tepat. Okey, maka orang yang mahu puasa hendaklah dia berhati-hati untuk waktu fajar dan waktu maghrib. Maka kalau untuk waktu fajar, hati-hati jangan dia makan setelah dah terbitnya fajar, dan waktu maghrib jangan dia makan sebelum terbenamnya matahari. Maka kena berhati-hati. Ada kadang-kadang orang dia tidak berhati-hati, maka dia bersandar kepada apa-apa azan yang dia dengar. Hatta mungkin itu adalah alarm yang dipasang oleh kawannya je. Maka bila dia dengar Allahu Akbar, terus dia makan. Sabar dan pastikan bahawasanya waktu maghrib sudah masuk. Ya, memang antara sunat untuk mempercepatkan berbuka, tapi bagi yang dah pasti waktu dah masuk. Bagi yang pasti waktu dah masuk, maka jangan bersandar kepada apa-apa azan, khususnya bagi yang dia mendengar radio-radio. Dan radio ini boleh jadi boleh kadang-kadang radio ini ia daripada kawasan yang lain. Maka mereka buat azan menurut kawasan mereka di sana. Kemudian dia mendengar radio di kawasan yang lain. Kadang-kadang ada orang tidak berhati-hati. Mungkin hatta dalam radio mereka kata ini azan untuk kawasan Kuala Lumpur contoh, dan mereka sebut, tapi dia tidak mendengar ini. Dia hanya dengar Allahu Akbar, dia mula makan je. Maka seorang kena berhati-hati dalam perkara ini. Antara cara untuk seorang tahu dah masuk waktu maghrib, kalau kegelapan datang daripada timur. Kalau kegelapan datang daripada timur, ini antara tanda dah masuknya waktu maghrib, dan sudah sinar matahari sudah hilang daripada atas bangunan-bangunan yang tinggi dan bukit-bukit dan gunung-gunung dah hilang, maka itu tanda bahawasanya sudah masuk waktu maghrib. Ini jika orang tidak dapat melihat terbenamnya matahari.
ada setengah muazzin pun dia uh, tidak jaga waktu betul-betul. Satu ketika berlaku bukan di Malaysia, di tempat lain. Subhanallah alazim, ada masjid dia dekat dengan laut. Boleh di sana melihat terbenamnya matahari, boleh melihat. Muazzin yang dalam masjid dia mula azan sedangkan matahari masih lagi boleh dilihat depan masjid je. Subhanallahil azim. Ini kerana dia orang itu tidak jaga betul-betul. Subhanallah. Okey, sila sambung. Dan waktu fajar itu adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur, dan terdapat pada permulaannya cahaya kemerahan yang nipis yang bercampur dengan cahaya putihnya. Kemudian selepas kira-kira setengah jam semakin bertambah kehilatan cahaya merah tersebut. Maka cahaya putih ini adalah waktu fajar. Justeru niat tersebut wajib dilakukan sebelum terzahirnya cahaya putih. Sebelum terzahirnya cahaya putih ini, dan waktu maghrib adalah terbenam bulatan matahari secara keseluruhannya. Maka barang siapa yang makan selepas masuk waktu fajar dalam keadaan dia menyangka atau meyakini waktu fajar belum lagi masuk, kemudian dia telah pasti bahawa ketika dia makan itu sudah terbitnya fajar, nescaya batal puasanya, dan wajib dia mengqadakkan puasa, serta hendaklah dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa pada waktu siang hari yang berbaki. Adapun jika seseorang melakukan ijtihad lalu dia makan kemudian ternyata baginya bahawa waktu fajar telah pun masuk, maka dia tidak berdosa. Dan begitu juga jikalau seseorang makan sebelum hampir terbenam iaitu keseluruhannya bulatan matahari, dalam keadaan dia menyangka bahawasanya matahari telah terbenam sepenuhnya, kemudian ternyata perkara tersebut adalah sebaliknya, nescaya batal puasanya dan wajib dia mengqadakkan puasanya hari ini. Allah Ta'ala berfirman, "Thumma atimmus siyama ilal lail." Mafhumnya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam maghrib. Terbenamnya matahari adalah tanda telah masuk waktu malam. Baik. Kata pengarang, maka barang siapa yang makan selepas masuk waktu fajar dalam keadaan dia menyangka atau meyakini fajar belum lagi masuk, kemudian dia telah pasti bahawa ketika dia makan itu sudah terbit fajar, nescaya batal puasanya. Dan wajib dia mengqadakkan puasa serta hendaklah dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada waktu siang hari yang berbaki. Ini tentang kalau orang dia makan sebelum kalau dia makan untuk kalau orang makan dengan dia sangka bahawasanya belum terbit fajar lagi. Maka dia makan. Kemudian dia dah pasti bahawasanya ketika dia makan memang fajar sudah terbit. Dia dah pasti. Maka orang ini bila dia dah tahu bahawasanya dia telah makan setelah fajar, tidak sah puasanya untuk hari itu. Tidak sah puasanya untuk hari itu.
Tapi kalau dia makan dan minum dengan dia sangka bahawasanya fajar belum terbit lagi. Fajar belum terbit lagi. Dia makan. Kemudian setelah itu tidak zahir bagi dia, tidak zahir bagi dia bahawasanya bila dia makan memang fajar dah masuk. Tak. Maka dikira ini sah puasanya. Sah puasanya. Karena dia tidak pasti setelah itu bahawasanya dia telah makan setelah dah terbit fajar. Adapun untuk buka, sini kena berhati-hati. Kalau untuk buka puasa, kalau dia makan sebelum dia tahu bahawasanya sudah terbenam matahari, yakni tanpa dia buat ijtihad. Dia tak buat ijtihad, tidak bersandar kepada apa-apa. Dia macam itu, mula makan, tidak bersandar atas apa-apa yang diiktibarkan. Dan dia makan, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Bila dia tidak bersandar kepada apa-apa untuk membuka puasa, maka dia buka macam itu. Dia tak tahu waktu dah masuk ke tidak masuk, tak sah puasanya. Tak sah puasanya. Adapun untuk at-tasahhur, untuk suhur, kalau dia makan dengan sangkaan bahawasanya masih lagi waktu malam, belum terbit fajar. Setelah itu, tidak zahir bagi dia bahawasanya dia telah makan setelah fajar. Sah puasanya. Kenapa? Kata ulama, kerana dalam keadaan ini, asal adalah masih lagi waktu malam. Dan dia belum tahu lagi dah terbit fajar. Maka sah. Tapi kalau dalam keadaan ini setelah itu, kalau dalam keadaan dia makan dengan sangkaan belum terbit fajar, tapi setelah itu dia dah pasti bahawasanya memang dia telah makan setelah fajar, tak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Tapi untuk berbuka, maka bila dia tidak bersandar kepada apa-apa yang diiktibarkan dan dia buka macam itu sahaja, tidak sah puasanya, walaupun setelah itu dia tidak pasti bahawasanya dia telah makan sebelum terbenam matahari. Karena asalnya masih lagi siang hari dan dia belum guna apa-apa untuk tahu dah mulanya malam. Maka dikira dia ini tak sah puasanya. Faham? Karena ini seorang kena berhati-hati untuk berbuka. Pastikan waktu dah masuk. Di sini kata pengarang, adapun jika seorang melakukan ijtihad, lalu dia makan, kemudian ternyata baginya bahawa waktu fajar telah pun masuk, maka dia tidak berdosa. Yani ini dia telah buat ijtihad, tapi dia salah dalam ijtihadnya. Maka tidak berdosa, tapi tidak sah puasanya pun. Ini walaupun dia tidak berdosa, tapi tak sah puasanya kerana dia dah pasti bahawasanya ijtihadnya itu salah dan dia telah makan setelah fajar.
maka pun tak sah puasanya. Ini tidak sah puasa, tidak bila dia kata tidak berdosa bukan maknanya sah puasanya. Tak. Okey. Sini kalau boleh tambah nota, maka dia tidak berdosa tapi tidak sah puasanya. Boleh supaya lagi jelas. Bila orang dah buat ijtihad, kemudian ternyata salah ijtihadnya, maka tak ada iktibar bagi ijtihad itu dah. Sama ada untuk iftar atau sahur, bila dia dah buat ijtihad, tapi ijtihadnya dah pasti ia salah, maka tak ada iktibar bagi ijtihad itu. Kalau dia dah pasti bahawasanya dia telah makan pada setelah fajar atau sebelum maghrib, dah pasti ijtihadnya salah, maka tak sah puasanya. Okey. نكتفي بهذا. ثم هذا بعد هذا عن أقسام الردة. لحظة. Barakallahu fikum. Maka sampai sini untuk sekarang. Dan insya-Allah taala kita sambung setelah pelancaran insya-Allah taala. كيف نفعل؟ إن أردت نضعها
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pagi ini kita akan buat sedikit kita akan buat pelancaran ataupun peluncuran kitab bagi Irsyadil Anam li Ma'rifati Ahkam Siyam, yang ia salah satu daripada projek bagi kajian atau kajian dan penyelidikan As-Salahiyah Malaysia. Dan kita menjemput Ustaz Nabil dan Dr. Ashraf untuk bersama-sama bagi pelancaran atau peluncuran kitab kita pada pagi ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita jemput. Ada lagi? Kita jemput juga. Lawan Harith Melaka. Dr. Sabri, kita jadi Dr. Sabri ke depan juga bersama-sama kita, insya-Allah. Ya, Dr. Sabri maujud. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Maka dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita menjemput Dr. Syekh Omar Kalash hafizahullah untuk melakukan simbolik bagi peluncuran kitab dan juga sebagai persiapan menyambut Ramadan bagi tahun ini 1440 Hijrah. Kita tunjuk Syekh Omar Kalash untuk tarik tali untuk membukakan banting kita, insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Syekh Omar Kalash. Semoga dengan peluncuran kitab sebegini ada kitab-kitab yang kita akan terbitkan, dan insya-Allah akan datang ada kitab yang baru. Kita mengharapkan dukungan dan sokongan daripada yang lain agar penerbitan daripada bahagian kajian kita dapat menerbitkan lebih banyak kitab-kitab yang bermanfaat untuk umat Islam di Malaysia ini khususnya, dan juga antarabangsa. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada para asatidzah yang bersama-sama kita untuk program peluncuran kita pada pagi ini. Semoga Allah Taala merahmati dan berkati kita semua. Barakallahu fikum. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى. Dan kita jemput semula Dr. Syekh Omar Kalash untuk kita sempurnakan sedikit bacaan kitab kita. Sebab kita kesian pelajar kita tak makan lagi pagi ni, jadi kita akan cuba berhenti awal, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. MasyaAllah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Akramakumullah. Terima kasih banyak kepada Fadil Syekh Muzaffar Hafizahullah, Mudir Baitus Sa'adat, dan terima kasih banyak ke atas usaha ini untuk menerbitkan kitab. Terima kasih kepada semua para asatidzah yang terlibat dalam sediakan kitab ini. Akramakumullah.
Wa jazakumullahu khaira. Okey. InsyaAllah kita sambung. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Kita dah sampai muka surat 16. Betul? 16 sini. 17. Okey. Sila sambung. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Begitu juga wajib ke atas muslim tetap dalam agama. Tetap dalam agama Islam. Buat selama-lamanya pada Ramadan dan selainnya. Maka wajib ke atasnya menjauhkan dirinya dari terjatuh ke dalam kekufuran yang terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama kufur qawli, iaitu dari sudut perkataan. Seperti seseorang mencaci Allah atau Al-Quran, atau Islam, atau salat, atau puasa, atau Kaabah. Yang kedua, kufur i'tiqadi, iaitu dari sudut keyakinan. Seperti keyakinan bahawa Allah itu jisim atau cahaya atau ruh, atau keyakinan bahawa Allah berada di suatu arah atau suatu tempat, atau bahawa dia duduk bersemayam di atas arash. Yang ketiga, kufur fi'li, iaitu dari sudut perbuatan. Seperti melemparkan mushaf ke dalam tong sampah, atau sujud kepada berhala, atau sujud kepada iblis, atau menulis Al-Quran dengan air kencing atau darah haid. Imdi. Kerana berterusan dalam keimanan bagi orang yang berpuasa adalah syarat sah puasanya, maka kufuran itu membatalkan puasa. Justeru barang siapa yang jatuh ke dalam mana-mana bahagian kufuran tersebut sedangkan dia berpuasa, nescaya batal puasanya. Dan wajib ke atasnya serta-merta untuk kembali kepada Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah dan menahan diri dari siang hari yang berbaki seterusnya. Wajib dia qada puasa tersebut selepas hari raya 1 hari bulan Syawal serta merta. بارك الله فيكم. نسينا أن الأستاذ زكريا معنا هنا ساعد في الكتاب وهو سكت أيضا ما قال. ما شاء الله بارك الله فيك يا أستاذ زكريا. أستاذ مستقيم ليس هنا. بارك الله بكما. قال المصنف, maka pengarang rahimahullah telah sebut di sini bahawasanya wajib ke atas setiap orang muslim yang mukallaf untuk dia menjauhi kekufuran, sama ada di Ramadan atau selain Ramadan. Kalau orang jatuh dalam kufur, sedangkan kalau seorang muslim dia puasa di siang hari Ramadan, maka kalau dia membuat kekufuran, mengeluarkan dia daripada Islam, dia jatuh dalam kufur jadi kafir, maka ini membatalkan puasanya. Maka wajib ke atas dia kembali kepada Islam serta-merta. Bagaimana dengan dia meninggalkan kekufuran dan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu adalah cara untuk dia kembali kepada Islam. Meninggalkan kekufuran dan mengucap 2 kalimah syahadah. Kekufuran terbahagi kepada 3 bahagian. Seperti mana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnul Muqri dan Syekh Dawud Al-Fatani dan selain mereka. Ada dari sudut al-aqwal, ada ucapan-ucapan yang menjatuhkan dalam kekufuran, dan ada dari sudut al-i'tiqad, ada dari sudut kepercayaan, dan ada dari sudut perbuatan. Kepercayaan yang menjatuhkan dalam kufur, seperti kalau orang percaya bahawasanya Allah jisim atau dia cahaya seperti matahari, atau yang percaya bahawasanya Allah dia beranggota badan macam berhala, atau yang percaya bahawasanya Tuhan duduk di atas arash. Kerana akidah orang-orang Islam adalah Allah tidak seperti sesuatu. Allah yang menciptakan segala perkara, dia tidak seperti ciptaannya. Allah bukan seperti manusia. Allah bukan seperti cahaya. Allah bukan jisim besar seperti gunung. Allah bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dia tidak seperti ciptaannya. Allah tidak bersifat dengan anggota-anggota badan seperti anggota tangan, anggota kaki, anggota mata, anggota telinga. Kita umat Islam tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah yang dia tidak seperti sesuatu.
Karena ini, kata para ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, dan Allah Subhanahu wa taala yang dia menciptakan segala tempat dan segala arah, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dia menciptakan langit, dia tidak berhajat kepada langit. Dia menciptakan bumi, dia tidak memerlukan bumi. Allah tidak memerlukan ciptaannya. Allah tidak memerlukan ciptaan. Karena ini kata para ulama, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allah ada tanpa tempat. Dan ada kufur dari sudut ucapan, seperti kalau orang dia mencaci Allah atau mencaci Islam atau mencaci puasa Ramadan. Maka ini adalah kekufuran. Juga yang mencaci salah satu daripada para malaikat atau salah satu daripada para anbiya, ini adalah kekufuran. Dan bukan alasan bagi seorang dia kata, saya marah, saya rasa lapar, saya rasa dahaga. Bukan alasan bagi dia, bila dia marah, dia berkufur. Dia ucap perkataan-perkataan kufur. Ada setengah orang wal'iyadzubillahi ta'ala, bila mereka marah di bulan Ramadan, mereka tersekat dalam trafik jam dan mereka lapar, maka mereka kata, Ya Allah, kenapa kamu menzalimi aku macam ini? Orang yang cakap macam itu jatuh dalam kufur. Yang menisbahkan kezaliman kepada Allah, kafir. Yang membantah kepada Allah, dia kafir. Dia ini macam iblis, wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka bukan alasan bagi dia, dia kata, aku marah. Kalau orang marah dan minum arak, kita tegur dia, kita kata, tak bolehlah makan, tak boleh minum arak. Kalau dia kata, biar akulah, aku marah sekarang, nak minum. Adakah kerana dia marah, jadi minum arak bagi dia halal? Bukan. Tidak halal. Walaupun dia marah, bukan halal bagi dia minum arak dalam keadaan marah. Juga bukan halal bagi dia berkufur dalam keadaan marah. Juga bukan alasan bagi seorang dia bergurau. Maka dia, bukan alasan bagi seorang dia cakap kufur dengan kasar dia bergurau. Bukan alasan bagi dia. Jika seorang dia bergurau dengan kawannya, kawannya kata, tahun ini kamu puasa Ramadan di mana? Maka dia kata, saya tak akan puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan fardu. Kalau dia kata, aku bergurau je, bukan alasan, orang ini jatuh dalam kekufuran. Karena dia mengingkari kefarduan perkara yang ma'lum minaddin bid-darurah kefarduannya. Maka bukan alasan bagi dia kalau dia kata, aku bergurau je, aku tahu puasa Ramadan fardu, tapi saya nak bergurau dengan dia sahaja. Bergurau dengan kufur bukan alasan. Dan ada kufur dari sudut perbuatan, seperti kalau seorang dia melemparkan mushaf Al-Quran dalam sampah kotoran, atau kalau orang dia buat sujud kepada berhala, atau kalau orang dia buat sujud kepada iblis, kepada syaitan, atau kalau orang menulis Al-Quran dengan air kencing atau dengan darah haid, maka ini kufur. Ini setengah bomoh mereka buat macam itu untuk tujuan syaitan terima membantu mereka dalam sihir, maka mereka akan buat seperti itu. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Okey. Syarat-syarat kewajipan berpuasa. Imdi ya Umar. Telah berkata pengarang, syarat-syarat kewajipan berpuasa. Puasa itu wajib ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan mampu untuk mengejarkan puasa. Maka tidak sah puasa daripada orang kafir asli dan orang murtad, serta tidak sah juga daripada perempuan haid dan nifas. Tidak wajib ke atas kanak-kanak, tetapi wajib ke atas walinya
untuk menyuruhnya agar berpuasa sekiranya telah sempurna umur 7 tahun, dan hendaklah wali tersebut memukulnya kerana dia meninggalkannya jika sekiranya dia telah mencapai umur 10 tahun, dan dia telah meninggalkannya sedangkan Mencapai sini maknanya dia dah sempurnakan 10 tahun. Ha? dan dia telah meninggalkannya sedangkan dia mampu untuk berpuasa, dan tidak wajib ke atasnya qada jika dia meninggalkannya, akan tetapi wajib ke atas wali untuk menyuruhnya qada sekiranya dia mampu melakukannya. Begitu juga tidak wajib berpuasa ke atas orang gila, dan tidak wajib qada ke atasnya. Tidak wajib juga ke atas orang yang sakit yang memudaratkannya untuk berpuasa, dan tidak wajib berpuasa ke atas orang yang bermusafir dengan pemusafiran yang panjang, akan tetapi wajib ke atas kedua mereka itu qada. Sekiranya orang yang sakit dan musafir itu berpuasa, maka sah puasa daripada kedua-duanya. Dan apabila puasa itu memudaratkan kedua-duanya, maka haram berpuasa ke atas kedua mereka. Orang yang bermusafir yang hendak berbuka puasa pada hari pertama daripada pemusafirannya, hendaklah dia keluar daripada baladnya, iaitu kawasannya, sebelum terbit fajar sadiq. Tidak wajib puasa ke atas orang yang tua renta, kerana dibimbangi kehancuran dan mati. Okey. Maka syarat-syarat kewajipan puasa. Puasa itu wajib atas siapa? Atas seorang Muslim yang mukallaf, dia baligh, berakal, baligh aqil, yang dia mampu puasa dan dia muqim. Dia muqim. Maka kalau orang kafir, kalau orang yang kafir, maka tidak sah daripadanya ibadah puasa sedangkan dia masih lagi kafir. Walaupun kita tidak membantu dia makan dan minum dan pada siang hari Ramadan, seorang kafir yang mukallaf, kita tak bantu dia makan dan minum di bulan Ramadan. Maka kalau orang dia ada restoran ke, atau dia ada bazar, contoh, kalau orang kafir dia mahu makan pada siang hari Ramadan, orang kafir mukallaf, kita tak bantu dia, tak bagi kepada dia makan untuk makan pada siang hari Ramadan. Okey. Wajib atas seorang yang kafir yang mukallaf untuk dia memeluk agama Islam, kemudian dia puasa Ramadan dan dia buat solat. Nanti di akhirat orang kafir yang mukallaf yang dia mati dalam kufur, di akhirat dia akan diazabkan atas tidak memeluk agama Islam dan tidak berpuasa dan tidak buat solat. Allah Taala mengkhabarkan tentang kata-kata orang kafir bila mereka dipersoalkan di akhirat. Apa yang masukkan kamu ke dalam saqar yakni jahannam? Maka mereka akan kata apa? Seperti mana warid dalam Al-Quran, Allah berfirman, qalu lam naku minal musallin. Yani mereka kata, kita tidak menunaikan salat. Ini menunjukkan bahawasanya mereka bukan diazabkan hanya atas kekufuran mereka, bahkan mereka akan diazabkan juga ke atas tidak buat salat dan tidak puasa. Walaupun dalam keadaan mereka, dalam orang kafir yang mukallaf dalam keadaan dia kafir, tak sah puasa dan salat daripadanya, tapi dia kena wajib atasnya memeluk agama Islam dan buat salat dan puasa Ramadan. Dan bukan makna ini yang kita sebut bahawasanya kita akan suruh dia buat salat sedangkan dia kafir. Tak. Kerana salat tidak sah daripadanya dan ibadah puasa Ramadan tidak sah daripadanya. Okey. Dan kalau seorang dia belum baligh lagi, dia Muslim tapi belum baligh,
maka tidak wajib ke atas dia untuk puasa kerana dia belum baligh, yakni bukan mukallaf. Tapi bila dia sudah mumayyiz dan sudah tamat 7 tahun hijriyah, maka wajib ke atas walinya untuk menyuruh dia puasa Ramadan jika dia mampu puasa. Jika badannya tahan, mampu untuk puasa. Dan andaikan dia tinggalkan puasa, maka si wali, wajib ke atas si wali suruh dia untuk buat qada bagi apa yang dia tinggalkan. Jika dia mampu, qada. Maka ini adalah bagi yang belum baligh lagi. Jika dia sampai 10, dah sempurnakan 10 tahun hijriyah dan dia tinggalkan puasa Ramadan sedangkan dia mampu, maka di sini seperti hukum solat, si wali akan pukulnya ke atas tidak berpuasa. Tapi dengan cara yang tidak ada padanya, tidak mencederakan dia, tidak patah tangan ke, tidak cabut mata ke, jangan. Tapi dengan cara yang menjadikannya rasa kepentingan puasa Ramadan. Okey. Bagi kemampuan, kalau orang tidak mampu puasa kerana dia sakit atau kerana dia orang tua yang dah tak mampu puasa, maka jika orang sakit yang tidak mampu puasa, kalau jenis penyakitnya adalah penyakit yang ada harapan pada kebiasaan untuk dia sembuh daripadanya, maka dia tidak puasa dan buat qada. Qada sahaja. Tapi kalau dia ada harapan untuk sembuh daripada penyakitnya, penyakit itu yang penyakit biasa-biasa yang kalau kena berat tak mampu puasa dengannya, tapi biasanya akan sembuh, maka orang ini dia akan kita dah sebut tentang kalau ada harapan untuk sembuh. Kalau ada harapan untuk sembuh daripada penyakit itu, maka dia akan buat qada. Kalau tak ada harapan untuk sembuh daripada penyakit itu, maka orang ini dia bayar fidyah sahaja. Bayar fidyah. Tidak. Kerana dia tidak mampu qada pun lepas Ramadan, tak mampu qada. Dia bayar fidyah. Fidyah macam mana? Menurut mazhab Syafi'i, fidyah itu dibayar secara harian. Secara harian dia bayar. Hari yang dia tak puasa, dia bayar fidyah. Sekadar 1 cupak. 1 cupak daripada beras di Malaysia. 1 cupak daripada beras. Dia bagi kepada seorang fakir atau miskin. Walaupun setiap hari dia bagi kepada orang yang sama. Dia kenal seorang fakir, setiap hari dia bagi kepada orang yang sama. Boleh. Boleh. Bagi orang yang dia tua, yang dah tak mampu puasa, maka sama juga. Dia bayar fidyah. Bayar fidyah sahaja. Bagi orang yang musafir, yang dia bukan muqim, bukan muqim, dia musafir, maka orang ini tidak wajib ke atasnya puasa. Ada rukhsah. Tidak wajib ke atasnya puasa. Tapi untuk hari pertama pemusafirannya, ini kita cakap tentang orang musafir yang pemusafirannya 2 marhala atau lebih. 2 marhala atau lebih. Maka orang yang musafir yang pemusafirannya 2 marhala atau lebih, dia ada rukhsah. Tapi untuk hari pertama dia mula pemusafiran, adakah dia boleh tidak puasa untuk hari pertama jika dia keluar daripada kawasannya, kawasan yang dia ada padanya, dia keluar, exit. Macam mana kita tahu dia exit? Bila dia terpisah daripada bangunan, kawasan bangunan yang dia ada padanya. Habis, dia sampai ke tempat, ini dah tak ada bangunan bagi kawasan itu. Maka bila ini jika kampungnya atau bandarnya tak ada pagar. Kalau ada pagar, maka kalau dia keluar daripada pagar. Maka dahulunya ada banyak di negara kita, tembok takulun, tembok. Kalau di dahulunya ada banyak di negara saya, ada
ada kampung dan bandar yang ada baginya tembok. Maka kalau dia keluar sebelum terbitnya fajar, boleh dia untuk tidak puasa bagi hari pertama itu. Tapi kalau dia keluar setelah dah terbitnya fajar, dia kena sempurnakan puasa untuk hari tersebut. Dia kena sempurnakan puasa untuk hari tersebut. Maka kalau dia contoh, kalau orang dia nak musafir daripada Kota Damansara ke JB, Johor Bahru. Okey, dia orang Kota Damansara, dia mahu musafir ke JB. Kalau dia keluar pada pukul 4 sebelum subuh, pukul 4 dia keluar, dia masih lagi drive. Fajar masuk sedangkan dia masih lagi drive. Boleh untuk hari itu, boleh dia tidak puasa. Kalau dia musafir nak kekal di sana, contoh 2 hari sahaja dan balik, maka dia boleh tidak puasa untuk hari pemusafirannya itu. Tapi kalau dia bertolak pada pukul 10 pagi, biasanya 10 pagi kita di Malaysia dah masuk waktu subuh dan habis pun waktu salat subuh. Maka kalau dia bertolak pukul 10 pagi, maka dia kena puasa untuk hari itu. Dia kena puasa untuk hari itu. Ini dalam mazhab Syafi'i macam itu. Dan pemusafirannya ini hendaklah ia pemusafiran yang bukan tujuannya membuat dosa. Bukan tujuannya membuat dosa. Jangan dia guna rukhsah ini jika dia niat musafir untuk mencuri harta orang. Jangan dia guna rukhsah ini. نقف إلى هنا. هذا صار فصلا جديدا. بارك الله فيكم. Sampai sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Karamakumullah. Kita ingatkan bahawasanya insya-Allah pada bulan Ramadan ini, pada setiap hari akan ada pengajian sampai mula cuti. InsyaAllah akan ada pengajian insyaAllah ta'ala pada waktu asar 5.15, pukul 5.15 insyaAllah akan ada pengajian di sini. Maka semua para pelajar diminta untuk ada di sini sebelum untuk mereka duduk dan buat persiapan untuk majlis. Dan insyaAllah ta'ala majlis itu akan berlangsung sampai pukul hampir 6.30. Hampir 6.30. Dan selepas itu akan ada majlis zikir, baca Yasin sampai masuknya waktu maghrib insya-Allah taala. Adapun untuk malam insya-Allah taala maka akan ada pengajian pukul 9.30. Pukul 9.30 sampai pukul 10. Maka kita harap semua yang mampu untuk hadir bersama kita di bulan Ramadan untuk mereka ikut pengajian. Gunakan masa dengan menuntut ilmu, kerana pahala menuntut ilmu sangat besar. Yang belajar satu bab daripada ilmu agama, pahalanya lagi besar daripada menunaikan 1000 rakaat sunat.
maka hendaklah kita ribut peluang bila ada setiap hari majlis ilmu di Ramadan. Antara tujuan kita buat apa? Kenapa kita nak buat setiap hari? Untuk daripada tujuannya adalah kita mahu di bulan Ramadan kita dapat pahala yang besar. Maka walaupun orang dia seorang alim, sangat alim, tapi pada masa itu dia ada waktu kosong, dia mampu hadir, dia mampu hadir dalam majlis ilmu, tak ada sesiapa yang dia akan ajarkannya fardu ain pada waktu itu, maka hendaklah dia hadir dalam majlis. Hendaklah dia hadir dalam majlis. Supaya apa? Dengan niat mahu dapat pahala hadir majlis ilmu. Saya masih lagi ingat, subhanallah, para masyayikh yang ilmu mereka tinggi-tinggi. Di bulan Ramadan saya melihat mereka di negara saya yang asal. Bila bulan Ramadan, sesiapa yang ajar daripada mereka dalam masjid, semua yang lain akan duduk. Di bulan Ramadan, sesiapa yang mengajar di masjid, semua mereka ini yang alim ilmu-ilmunya tinggi-tinggi, akan duduk semua dalam masjid. Kenapa? Mahu dapat pahala di bulan Ramadan. Peluang dapat pahala di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita ribut peluang ini. Datang ramai-ramai. Yang tidak mampu untuk sampai ke sini, maka boleh dia ikut live streaming insya-Allah taala. Macam sekarang yang kita buat, boleh ikut live streaming insya-Allah taala pada setiap hari. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa qina adhaban nar. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وانفعنا بعلم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم وفقنا للخير. اللهم اغفر لنا وأحسن ختامنا. اللهم يا ربنا ارزقنا عملا صالحا كثيرا في رمضان يا الله يا كريم. اللهم أعنا على صيام رمضان وعلى قيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يغتنمون أوقاتهم في رمضان في العلم والعمل. اللهم يا ربنا ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان القادم يا الله يا كريم. وارزقنا إحياءها يا أرحم الراحمين. وفرج عنا ما أهمنا وفرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا